Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan tenaga pengajar dari Kolej Komuniti Hulu Langat. Saya Hania Mufalina binti Muhammad Hashim dan rakan saya Ismaria Muhammad Yusof. Pada hari ini kami akan membentangkan tugas kajian yang bertajuk Persepsi terhadap video pembelajaran kerja timpalan atau situasi dalam PDP terhadap pelajar teknologi pendidikan dan penyamaran udara SPU di Kolej Komuniti Hulu Langat. Bahagian pertama adalah pengenalan. Menurut Haniza Afidah Nurbaiti 2017, sistem pembelajaran berasaskan video kini popular seiring dengan alaf baru. Oleh itu, satu pembelajaran interaktif diperlukan untuk meningkatkan ilmu di dalam maupun di luar kelas. Seperti yang kita sedia maklum juga, pada masa kini penularan COVID-19 menyebabkan pembelajaran konvensional tidak dapat dijalankan. Apa yang dimaksudkan dengan konvensional adalah dengan penggunaan papan putih dan digantikan dengan penyampaian PDP secara talian. Oleh itu, tenaga pengajar perlu mahir menggunakan kaedah yang sesuai dan berinteraktif untuk pelajar. Hal ini disokong oleh Nur Fauziana 2020. Di KKHL, satu perancangan strategi KKHL 2017-2020 dirangka dan salah satu KPI ataupun sasaran kerja adalah tenaga pengajar perlu membangunkan video e-learning kemudian dimuat turun di dalam YouTube. Selain memenuhi sasaran kerja, video e-learning ini juga perlu diaplikasikan di dalam kelas. Objektif kajian adalah meninjau persepsi terhadap video pembelajaran kerja timpalan self-forcing bagi pelajar SPU di KKHL. Kenapa video e-pembelajaran ini dihasilkan? Selain daripada sasaran kerja dalam perancangan strategi KKHL, kami rujuk kepada kajian yang lepas yang mana menurut Syamsiah 2012, salah satu faktor yang menyebabkan pelajar hilang minat belajar ialah ketidakfahaman mengikuti pelajaran, khususnya yang berbentuk teori. Seperti yang kita sedia maklum, konsep pembelajaran di kolej komuniti ini menekankan amali ataupun praktikal berbanding dengan teori. Walau bagaimanapun, teori juga penting bagi pelajar untuk memahami sesuatu tugasan sebelum melaksanakan apa-apa kemahiran yang diberi oleh tenaga pengajar. Oleh itu, satu pendekatan secara penerangan teori memastikan pelajar memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran diterap ke dalam diri pelajar dengan lebih berkesan. Oleh itu, kaedah PDP merupakan penentu kepada suasana dan persekitaran di dalam kelas. Kita rujuk kepada kajian-kajian yang lepas iaitu kajian literatur. Menurut Muhammad Khairul Azhar 2014, bengkel merupakan ruang kerja bagi penyampaian maklumat pendidikan dan tempat pelajar membuat latihan amali. Seterusnya, disebabkan ruang yang terhad dan sempit, perkara seperti gangguan emosi, keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Menurut kajian Ahmad Afandi 2013. Keadaan ini boleh menyebabkan pelajar tidak minat untuk menjalankan ataupun menerima ilmu semasa proses PDP dijalankan. Kajian yang seterusnya, menurut Jamu Narani 2016, pengaplikasian video dalam PDP amat mencabar, terutamanya bagi modul kemahiran. Walau bagaimanapun, penggunaan video merupakan salah satu medium yang membantu tenaga pengajar untuk menyampaikan pengajaran. Menurut buku yang diterbitkan bagi subjek BDP 10303 iaitu Teknologi Pendidikan 2012, video digunakan sebagai ejen pemujuk dan ianya lebih berkesan dan jika dibandingkan dengan kaedah syarahan. Oleh itu, video yang ditayangkan perlu interaktif. Dan seterusnya, satu kajian daripada Afizah dan Ahmad Fauzi 2015, penggunaan video dalam pembelajaran membantu pendidik untuk mengendalikan kelas amali. Ini kerana video adalah elemen dan multimedia yang memaparkan maklumat yang berbentuk sumber bergerak. Satu kajian yang lebih kurang sama dari Patia 2015 dan Norma 2012,
Keberkesanan pembelajaran secara video lebih baik berbanding kaedah tradisional yang telah banyak dijalankan kerana ia dapat meningkatkan motivasi pelajar. Seterusnya adalah kajian daripada Nora Nurul Izzati dan Radiah 2012 yang mana penggunaan media seperti video dalam proses pendidikan akan menambah proses pemahaman pelajar lebih mendalam dan menjadikan aktiviti pembelajaran lebih pelbagai. Akhir sekali, kajian daripada Syamsul Laini dan Masyitah 2016, video juga mampu mempelbagaikan kaedah pengajaran guru dalam usaha memberi motivasi dan sekaligus menarik minat dalam pembelajaran. Oleh itu, berdasarkan dapatan kajian-kajian yang lepas, ternyata penggunaan video dalam PDP mendapat tempat di kalangan penyelidik atau untuk membuat kajian. Sehubungan dengan itu, satu kajian dijalankan terhadap pelajar SPU di KKHL terhadap video pembelajaran bagi topik kerja timpalan simposium. Saya akan sambung pada bahagian metodologi. Kajian penyelidikan ini adalah berbentuk kuantitatif. Soal selidik dirangka menggunakan Google Form. Ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk memungut data. Ini kerana pelajar pada masa kini menjalankan PDP secara tanda sepenuhnya. Kajian ini meninjau persepsi pelajar PTU terhadap video pembelajaran kerja timpalan atau dikenali sebagai simposium. Bagi sampel kajian, mereka ini adalah terdiri daripada 125 orang pelajar dalam kalangan pelajar SPU di College Community Pulau Bangat dari semester 1 hingga semester 3. Pada bahagian instrumen kajian, kaedah soal selidik Google Form ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, maklumat demografi, bahagian kedua, pembelajaran melalui video, bahagian ketiga, reka bentuk dan kesesuaian. Kesemua borang ini dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Baiklah. Untuk bahagian yang pertama, iaitu maklumat demografi, terdapat bilangan soalan adalah sebanyak 2 soalan. Bahagian yang kedua, pembelajaran melalui video, 4 soalan. Manakala bahagian yang ketiga, terdapat reka bentuk dan kesesuaian mempunyai 7 dan juga 6 soalan. Jadinya, jumlah item soalan adalah sebanyak 19 soalan. Untuk soal selidik ini, kami adaptasi daripada Jamu Narani, Anak Perempuan Mutusami 2016 dan Azmiza binti Zainal Afidah Abdul Malik dan Mubati Azlina Basaruddin 2017. Dan soal selidik ini telah disahkan oleh Dr. Hidayah Muhammad daripada College Community Bangat. Untuk aras pengukuran skala Likert, terdapat bahagian 1 hingga bahagian 5 yang bermula daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Baiklah. Dapatan kajian mendapati bahawa kami menganalisis dengan menggunakan skor min dan tahap skor min, di mana nilai min keseluruhan yang diperolehi bagi setiap faktor ditaksirkan mengikut skala yang telah ditetapkan sebagai ukuran. Interpretasi tahap julat skor min adalah seperti rendah, sederhana dan tinggi. Sumber ini diadaptasi daripada USMA dari 1995. Pada bahagian 1, iaitu maklumat demografi, seramai 125 orang pelajar lelaki SPU menjadi responden kami yang berjumlah sebanyak 29 orang pelajar semester 1. Kalau dilihat di sini, mereka berumur antara 18 hingga 21 yang mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 89.7%, diikuti dengan umur 22 hingga 25 tahun iaitu sebanyak 10.3%. Manakala untuk yang semester yang kedua, umur daripada 18 hingga 21 tahun mempunyai peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 80%, diikuti dengan 22 hingga 25 tahun iaitu sebanyak 16%. Seterusnya, bagi semester ketiga, mereka berumur di antara 18 hingga 21 tahun adalah sebanyak 81.7%. Manakala yang berumur 22 hingga 25 tahun mempunyai peratusan sebanyak 16.9%. Daripada analisis, kita dapati bahawa umur kebanyakan pelajar ini adalah di antara 18 hingga 21
dan kebanyakan pelajar masih muda dan boleh menerima pembelajaran secara video ataupun dalam talian. Untuk bahagian yang kedua, dalam gambar rajah ini didapati bahawa untuk kenyataan saya akan melihat video ini bagi membantu saya dalam ulang kaji pelajaran mempunyai skor min yang paling tinggi iaitu sebanyak 3.97, manakala proses pembelajaran melalui video meningkatkan motivasi saya untuk belajar mempunyai skor min sebanyak 3.4 iaitu berada pada tahap yang sederhana. Manakala skor min keseluruhan mempunyai 3.67 iaitu berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan video pembelajaran bagi kerja simpanan membantu pelajar bersemangat untuk belajar dan dapat mengingat kembali subjek yang dipelajari sebelum ini. Selain itu, video pembelajaran juga membantu pelajar untuk mengulang kaji pelajaran ini. Disebabkan kekangan tempat di bengkel itu terlalu kecil, maka dengan adanya video ini amat penting untuk membantu para pelajar dalam pembelajaran mereka. Bagi bahagian yang ketiga iaitu reka bentuk dan kesesuaian video. Bahagian 3 dalam soalan selidik ini adalah berkaitan reka bentuk dan kesesuaian skor min keseluruhan reka bentuk ialah sebanyak 3.82 berada di tafsiran yang tinggi. Manakala untuk bahagian kesesuaian skor min keseluruhan adalah sebanyak 3.97 iaitu berada pada tahap tinggi. Daripada data yang dianalisis, isi kandungan yang disampaikan jelas, mudah difahami dan membantu proses pembelajaran. Video ini juga mudah untuk pelajar membuat ulang kaji dan sesuai dengan topik yang dipelajari. Tambahan pula, pelajar mudah fokus kerana video tersebut mempunyai antarmuka yang menarik. Ini boleh menambah minat mereka. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan sebagai perbincangan, ini menunjukkan terdapat penilaian yang positif terhadap video pembelajaran kerja simpanan, iaitu surpassing. Pelajar juga, persepsi pelajar menunjukkan video ini membantu mereka dalam mengingat kembali subjek yang dipelajari dan juga membantu dari segi mengulang kaji pelajaran kerana ia boleh dilihat berulang kali. Selain itu, pelajar juga bersemangat untuk belajar dengan adanya tayangan video. Di samping itu, pada persepsi pelajar mengenai reka bentuk dan kesesuaian video, skor min keduanya berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa kandungan dalam video pembelajaran bersesuaian dengan pelajar kerana reka bentuknya yang menarik. Namun begitu, kami sebagai pengkaji perlu menambah baik dari segi audio bagi memastikan ianya menepati hendak PDP dan pelajar supaya dapat disampaikan dengan jelas. Sebagai kesimpulan, kajian menunjukkan video pembelajaran kerja timpalan merupakan salah satu kaedah PDP yang bersesuaian dan dapat menarik perhatian pelajar dalam mempelajari subjek ini. Dengan ciri-ciri interaktif yang terkandung dalam video, ia merangsang pelajar berfikir dan memahami dengan jelas isi pelajaran yang hendak disampaikan. Selain itu, video yang dihasilkan dapat menjimatkan masa pelajar untuk mengkaji topik berkaitan dan dapat ditonton berulang kali. Hasil video pembelajaran ini juga diguna sama oleh pensyarah lain yang mengajar kursus yang sama. Penghasilan video pembelajaran interaktif yang berterusan perlu dilaksanakan oleh tenaga pengajar. Video pembelajaran ini perlu diadakan kerana para pelajar ini adalah merupakan generasi masa kini yang penuh dengan cabaran yang seorang pendidik itu perlu hadapi. Selain itu, bagi memenuhi salah satu KPI perancangan strategik KKHL 2017 hingga 2020, ia perlu dibangunkan, video ini perlu dibangunkan kerana pada masa kini kebanyakan kelas dilaksanakan secara talian dan video pembelajaran amat sesuai diaplikasikan semasa PDP. Sebagai cadangan, pembelajaran perlu diambil berat oleh pihak pengurusan dan perlu ditambah baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.